Hangzhou merupakan tempat idaman orang Cina. Pada 5,000 tahun yang lalu, harapan peradaban muncul di sini. Bentuk asas bandar manusia telah dilahirkan. Pembukaan laluan air menempatkan Hangzhou di hulu terusan besar Beijing-Hangzhou. Sejak itu, Hangzhou menjadi makmur. Kini, tempat yang merupakan bandar pintar ini sekali lagi menjadi tumpuan dunia. Pada pandangan Dr. Wang Jian, bandar tak pernah berhenti berkembang. Inovasi teknologi ialah kekuatan utama yang mendorong pembangunan bandar. 但当城市那么复杂的时候，其实靠人来协调是非常困难的。所以我想，它需要有个新的机制，在城市本身需要有个新的机制来做这件事情，让人用更好的方式、更文明的方式。 在这个城市里面 Bandar adalah milik orang ramai. Pemikiran dan idea menentukan masa depan bandar. Pada era ini, teknologi inovatif sedang mengubah bandar yang kita kenali. Pada waktu tengah hari, para pensyarah dan pelajar berpusu-pusu menuju ke kafeteria. Tempat ini ialah medan perang Chen Weiyou. Dia perlu sediakan makanan untuk 35,000 orang pensyarah dan pelajar di universiti ini dalam masa 1 jam. Keterangan Chen Weiyou datang daripada pengetahuannya mengenai sekumpulan data. 一个中午的全身大血，但消耗蔬菜是12吨，米呢就6吨，油呢1300多升，肉类呢大概是1.6吨，消耗水呢一天大概600方水，电呢1.2万度。 Universiti ini telah menggunakan banyak sumber dalam menyediakan makan tengah hari yang ringkas. Namun, semua ini hanya sebahagian daripada operasi normal sebuah bandar. Kini, lebih daripada separuh populasi dunia hidup di kawasan bandar. Bandar membawa kemakmuran. Kemakmuran itu merumitkan bandar. Sistem pengangkutan, cuaca, air, elektrik dan jaringan paip. Setiap sistem menghadapi cabaran pengembangan bandar yang tidak pernah terjadi sebelum ini. Kesemuanya macam tiada kaitan, tetapi sebenarnya saling bergantung. Perubahan kecil dapat membawa kekacauan yang dahsyat kepada seluruh bandar. Jadi, setiap bandar perlukan seorang datuk bandar luar biasa yang bijaksana dan bekerja setiap hari. Kesesakan lalu lintas ialah penderitaan kepada penduduk di bandar. Dalam 10 tahun yang lalu, kesesakan lalu lintas bandar di seluruh dunia menjadi semakin serius. Purata kadar kesesakan di bandar utama melebihi 40%. Ia bukan sahaja mengganggu emosi masyarakat, malah menggugat kecekapan bandar. Xinjikou berada di pusat bandar Nanjing. Di bawahnya, terdapat stesen MRT terbesar di Asia. Stesen Xinjikou memiliki 24 pintu keluar. Pusat pengangkutan yang sibuk ini menampung lebih daripada 1 juta penumpang pada waktu puncak setiap hari. Bahagian pengurusan MRT mengalami tekanan besar yang berterusan. Tempat ini dikenali sebagai otak MRT Bandar Nanjing. Ia menguruskan pengangkutan melalui arus penumpang dengan menggunakan teknologi. Penjadualan jarak waktu bertolak untuk meningkatkan kapasiti adalah satu-satunya cara untuk mengatasi kesesakan pada waktu puncak. Dalam beberapa tahun yang lalu, jarak waktu bertolak MRT di bandar besar dan metropolitan telah menghampiri hadnya. Dengan memendekkan jarak jangka 10 saat, kapasiti dapat meningkat 5% hingga 8%. Walaupun hanya 10 saat sahaja, ia tetap satu impak yang besar. Rahsia di sebaliknya ialah
penambahbaikan sistem isyarat pintar secara berterusan. Aplikasi teknologi data raya yang inovatif telah meningkatkan kecekapan pergerakan pengangkutan bawah tanah. Pengangkutan darat yang mengalami tekanan terbesar juga akan merasakan perubahan di bawah bimbingan teknologi pintar. 知不知道这个酒后驾驶这受到什么处罚？扣12分，暂扣驾驶证6个月，好吧？ Shang Shiping ialah polis trafik Shenzhen yang mempunyai 4 juta pengikut di media sosial. Dia mengubah penguatkuasaan kepada kelas keselamatan lalu lintas interaktif. Tempat petugas Shang Shiping iaitu kawasan Dapeng merupakan destinasi makan angin yang paling digemari oleh orang Shenzhen. Namun, kesesakan di sini adalah dahsyat pada hari cuti. 到了假期，去那里的路就这2条道的，一进一出的，然后特别多，进去的车辆多了后里面饱和了，直接倒灌出来了，堵到凌晨4点多。 Kesesakan lalu lintas terjadi akibat daripada konflik antara sistem dan keperluan lalu lintas. Apa yang paling merisaukan pihak pengurusan ialah kesesakan lalu lintas akan meningkatkan kadar kemalangan jalan raya. Ia juga akan menyebabkan kelumpuhan lalu lintas di kawasan tertentu. 2017年的5月1日的时候呢，在当天呢，整个进入这个深圳东部的车辆达到了这个56000辆，到达了这个历史的一个顶峰。所以呢，整个盐巴高速它双方向的拥堵时长呢，达到了23.5个小时。 Kaedah biasa untuk mengatasi kesesakan adalah dengan menghadkan bilangan kenderaan yang bergerak. Namun, peraturan yang mudah sebegini bukan langkah yang terbaik. Pada tahun 2019, polis trafik Shenzhen mengenakan perkhidmatan menempah slot perjalanan di tempat-tempat yang sesak untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Eksperimen pengurusan yang nampak biasa ini adalah mengubah pengurusan jumlah kenderaan kepada pengurusan keperluan lalu lintas. 明天要去这个地方玩，仙湖植物园，所以我们今天要先预约一下。我们来点这个提交。 Pemilik kenderaan yang memasuki destinasi melancong harus buat permohonan melalui aplikasi di telefon bimbit. Sistem akan aturkan masa untuk kenderaan masuk ke destinasi pelancongan secara automatik berdasarkan keadaan lalu lintas semasa. Di sebalik percubaan berani ini, terdapat kaedah pengangkutan pintar baharu yang dicipta melalui gabungan data raya dan teknologi kecerdasan buatan. 我不但知道你每一台车什么时候进入路网，往哪个方向去，将要去哪，我甚至可以直接通知到你每一台车的车主，而且是点对点的精确干预。 Setelah sistem tempahan ini diperkenalkan, kesesakan di kawasan Dapeng telah berkurang dengan ketara. Walaupun jumlah kenderaan yang masuk ke destinasi pelancongan pada masa cuti tetap sama, indeks kesesakan telah menurun sebanyak 60%. Kemajuan teknologi telah membawa inovasi kepada konsep dan kaedah pengurusan. Aplikasi mendalam kecerdasan buatan dan data raya telah menjadikan cara yang pintar untuk menyelesaikan masalah di bandar. Dr. Wang Jian dan pasukannya mula dari masalah kesesakan lalu lintas di bandar dan kemudiannya beralih ke masalah-masalah lain di bandar. Mereka menggunakan data raya sebagai sumber untuk membina konsep pengurusan bandar yang baru yang dikenali sebagai otak bandar. 一个城市呢，除了我们传统意义上的土地啊、水啊这些以外，就是我们多了一个非常重要的，而且也非常丰富的资源——数据资源。那么这个数据资源实际上就变成了城市大脑的血液。 Di Hangzhou, otak bandar telah menghubungkan bahagian pengurusan yang berbeza secara sistematik. Ia mengumpulkan 83.7 bilion barisan data. Ia ibarat menghidupkan jaringan saraf bandar yang berjaya merealisasikan pengesanan mendalam terhadap sistem kompleks bandar. 我们把全市4000个路监控和1600路的信号灯全部接入了城市大脑。在这个背景之下呢，我们城市大脑交通系统，每天呢能发现将近4万起的交通拥堵情况和交通违法情况。 Tanpa meningkatkan infrastruktur jalan,
Otak bandar telah meningkatkan kecekapan lalu lintas Hangzhou sebanyak 16.5%. Nilai yang tersembunyi ini di sebaliknya adalah meningkatkan konsep pengurusan dan memodenkan kaedah pengurusan di seluruh bandar. Konsep otak bandar secara tidak langsungnya telah diserap ke dalam kehidupan harian kita. Pada era internet, kita perlu melayari jumlah maklumat yang besar setiap hari. Maklumat ramalan cuaca menjadi penting kerana ia berkait rapat dengan kehidupan kita. Matahari, pantai, angin dan ombak. Inilah kehidupan bebas yang Lipeng idamkan. Xiamen merupakan destinasi pelancongan yang mempesona. Tempat ini juga tempat latihan kegemaran Lipeng. Sebagai atlet profesional luncur lelayang paling awal di China, Lipeng telah menjuarai semua perlawanan domestik. Sasarannya adalah menyertai sukan Olimpik yang seterusnya. Lipeng yang selalu mencabar dirinya di lautan perlu merancang jadual latihannya berdasarkan ramalan cuaca yang tepat. 可以看到未来10天的预报，它精确到每3个小时。基本上我们所有的每一天的就每一周的这个计划都会根据这个来排。 Cuanzhou yang terletak 100 km dari Xiamen dikelilingi dengan laut. Ia merupakan titik permulaan laluan Laut Sutera. Nelayan merupakan kerjaya paling bersejarah di Guangzhou. Kapten kapal, Xie Juanye sedang memandu kapal nelayan untuk beroperasi di laut lepas. Biarpun keadaan di atas laut tak menentu, mereka tetap sangat menghormati kerjaya ini. Tak kira Lipeng yang merupakan atlet profesional luncur lelayang atau Xie Juanye yang merupakan nelayan, mereka pun memiliki pasukan yang kuat di sebalik mereka. Pusat Meteorologi Nasional China. Sinilah tempat rasmi penyediaan dan pengumuman maklumat tentang ramalan cuaca. Tugas utama mereka adalah meningkatkan kejituan ramalan cuaca. Hal ini kerana datanya akan mempengaruhi kehidupan harian 1.4 bilion orang. Di negara yang luas dan mempunyai iklim yang kompleks ini, apakah cara untuk mendapat ramalan cuaca yang lebih tepat? Qinling, yang panjangnya ribuan kilometer, ialah garis pemisah geografi dan pemisah semula jadi iklim China. Setiap pagi, Chang Chirong akan datang ke sini untuk berjalan-jalan. Sebagai pemantau meteorologi, dia dah kerja di sini hampir 40 tahun. Sebelum ini, tugas Chang Chirong adalah menyalin dan melaporkan data cuaca secara manual setiap jam. Mereka dikehendaki memantau setiap jenis cuaca yang ada. Kumpul dan analisis data ialah kaedah asas meramal cuaca. Terdapat lebih daripada 2,500 lokasi pemerhatian di seluruh negara yang menjadi hujung saraf bagi otak Pusat Meteorologi Nasional. Stesen meteorologi Chenan telah menggunakan pemantauan automatik. Setiap 5 minit, data pemantauan bagi 30,000 stesen pemerhatian cuaca automatik akan dimuat naik ke Pusat Meteorologi Nasional. Ia menyediakan ramalan cuaca yang lebih tepat. 带状的这个北侧的是它，就这个通常是就这些横着的这个。 Wang Haiping, Ketua Penganalisis Meteorologi di Pusat Meteorologi Nasional, sedang memantau perubahan rajah satelit dengan cermat. Taufan tropika di barat laut Lautan Pasifik sedang mendekati Laut Selatan. 家的云线的话，应该还是在偏南一点。 Ketenangan dan keyakinan diri para penganalisis meteorologi datang daripada rakan sekerja mereka di angkasa lepas, iaitu satelit meteorologi.
Setakat 2019, China telah berjaya melancarkan 17 satelit meteorologi siri Fengyun dan menjadi salah satu daripada 3 negara di dunia yang memiliki satelit meteorologi orbit kutub dan satelit meteorologi orbit geosegerak. Gambar yang paling terkenal bagi masyarakat China ialah karya generasi terkini daripada satelit orbit geosegerak Fengyun 4 China. 风云4号最新的新一代的静止轨道气象卫星，我们现在就是利用观测呢，可以对这个全球的这个台风进行一个不间断、连续的这样一个监测。 Fengyun 4 bergerak mengikuti putaran bumi. Ia dapat memantau kawasan-kawasan tertentu secara berterusan. Kemampuan ini membolehkan pasukan Wang Haiping untuk mengikuti perkembangan taufan dari masa ke semasa. Menurut peta awam terkini, taufan tropika kuat ini akan mendarat di pesisiran Fujian. Kapal nelayan Xie Chuanye juga berada di sana. Pengalaman puluhan tahun dalam belayar telah memberi Xie Chuanye gerak hati tajam terhadap perubahan laut. Keadaan taufan yang asyik berubah dan susah dijangka adalah salah satu bencana alam yang mendatangkan kemusnahan paling teruk. Barat laut di Lautan Pasifik secara puratanya dilanda 26.5 kali taufan setiap tahun. Menurut data statistik rasmi, purata kerugian ekonomi terhadap kawasan pesisiran China akibat daripada taufan mencapai RMB 50 bilion setiap tahun. 台湾以东洋面将会出现9到10级的一个大风。 Berikutan taufan yang mendekati, suasana di Pusat Meteorologi Nasional menjadi tegang. Pasukan Wang Haiping akan melakukan mesyuarat dalam talian untuk mengeluarkan laporan kepada daerah di mana taufan mungkin mendarat setiap 1 jam. 结构再次登陆时的强度也是10到11级。 Pada masa ini, taufan tropika yang kuat tersebut terpapar jelas di hadapan semua orang. Berdasarkan laluan yang mungkin dilalui, kawasan dan impak yang mungkin terjadi, Pusat Arahan Kecemasan Bandar Pesisiran yang berkaitan sedang bersiap sedia. 报告一下最新的预测预报情况。Pada masa yang sama, Pusat Arahan Kecemasan Bencana Guangzhou telah mendapat koordinat kapal nelayan Xie Chuanye. 这边有一条船，你看看这条船是哪里的？ 闽距于00236，船长是这个谢转业。通知今年第11号台风白鹭即将在我省沿海登陆，撤离的途中要注意做好安全工作。 Tempat selamat terdekat memerlukan perjalanan 3 jam. Tetapi ia memadai. Pada musim taufan sebelum ini, para nelayan hanya boleh menyerahkan nasib mereka kepada Tuhan. Kini, dengan perkhidmatan ramalan cuaca yang profesional dan sistematik, Xie Chuanye dapat menentukan nasib diri sendiri. "最近这几年，我们的台风的24小时预报的这个误差呢，基本上都是在60到70公里，它是处在一个比较领先的这样一个位置上的。 Dengan ketepatan pemantauan darat dan satelit, China menghasilkan hampir trilion set data meteorologi setiap hari. Penyimpanan dan analisis data sebesar itu memerlukan sebuah otak yang kuat. Yang mendorong Wang Haiping dan pasukannya ialah superkomputer yang kecekapannya selalu dinaik taraf. Kelajuan pengiraan superkomputer generasi baharu China telah mencapai 125,000 trilion kali setiap saat. Kadar pengiraan pada satu saat ini setara dengan 1.4 bilion orang yang menghitung dengan sempua selama 10,000 tahun. Data satelit dan hasil pemerhatian dari darat serta daya pengiraan yang kuat membolehkan kita untuk meramal keadaan cuaca dengan lebih tepat. Ramalan cuaca selama 3 hari dapat mencapai ketepatan 70% hingga 80%. China ialah negara hebat dalam bidang meteorologi, namun ia masih ada jurang untuk menjadi negara maju dalam bidang ini. Dengan bantuan teknologi, masyarakat yang hidup dalam kemodenan amat menantikan pengesanan perubahan alam. Meramal angin dan hujan dan perubahan di dunia untuk merancangkan masa depan.
Chengdu ialah bandar yang membuatkan seseorang berat hati meninggalkannya. Suasana kehidupan yang tenang dan santai memenuhi setiap sudut di bandar ini. Sehari sebelum ulang tahun perkahwinan yang ke-10, Han Peng ke satu lokasi tertinggi yang dapat melihat seluruh bandar. Dia ingin memberikan kenangan istimewa untuk istrinya. 人这辈子也没几个10年啊，尤其是2个人在一块儿的10年，从2个人变成了4个人，这10年应该还是很有收获的。 Pagoda Qinfu Tianfu yang dikenali sebagai menara tertinggi di barat China mempunyai ketinggian 339 meter dan merupakan mercu tanda Bandar Chengdu. 这里是目前成都最高的地方，我经常从这里路过，但是一直没上来过。现在啊，这个成都的高楼大厦是越来越多了，在这个视角看成都，你就会发现，哎，这是哪儿啊？不认识了。 Yang tumbuh bersama cinta ialah ufuk bandar yang makin tinggi. Semasa berdiri di atas bangunan tinggi dan menikmati pandangan malam yang menawan, kita tidak akan rasa bahaya. Pada hujung minggu, Wu Xiaopin meluangkan masa lapang untuk menonton latihan konsert musikal seorang rakannya. Pada pandangan arkitek ini, muzik ialah seni getaran harmoni alat-alat muzik. Pekerjaannya adalah menghadapi bencana akibat dari getaran tidak harmoni, iaitu gempa bumi. Du Jiangyan merupakan satu keajaiban dalam sejarah projek pengairan di dunia. Ia mengairi banyak tanah subur. Sepanjang 2000 tahun ini, Du Jiangyan mengalami beribu-ribu kali gempa bumi yang berskala besar ataupun kecil. Sini juga tempat Wu Xiaopin mendapat ilham. 我们传统的木结构，它都是榫卯，它可以变形，不会垮塌。地震的时候，它消耗了地震能量。 巨柱中心线出来会大概有15米，到最高区进行一个方案的对比。中立数方案最终定位。 Wu Xiaopin sedang menyertai rekaan sebuah pencakar langit dengan ketinggian 488 meter. Tugasnya adalah membuat rekaan kalis gempa bumi. Gempa bumi merupakan proses pengaliran tenaga. Rekaan struktur Wu Xiaopin yang melemahkan impak gempar adalah dengan menghalang pengaliran tenaga melalui struktur purus dan lubang supaya kestabilan struktur bangunan terjamin. Komponen yang sangat diperlukan ialah penyerap hentakan. Ia ibarat menambahkan perlindungan ke atas bangunan. Guan Qingsong ialah pakar dalam penghasilan penyerap hentakan bangunan. 但是在地震发生的时候，上部结构房屋啊，它有来回、有摇摆、有这种弯曲。那这样的话呢，它通过这个阻尼器的这种来回往复的这个运动啊，它就产生那个耗能了，它就可以消减地震能量。 Lapangan terbang antarabangsa Beijing Daxi akan memenuhi permintaan untuk menampung 72 juta penumpang dan 620,000 buah pesawat pada tahun 2025. Rekaan tahan gempa bumi sangat mencabar. 它如果采用传统的抗震设计，这个中间的这个柱子啊，可能会比较密，直径会比较大。另外呢，整个的用钢量，包括这个混凝土的用量也是非常多，整个的功能呢，可能还很难保障。 Terdapat banyak laluan pengangkutan di bawah lapangan terbang Daxi. Cara mengurangkan getaran yang dihasilkan oleh kereta api berkelajuan tinggi supaya penumpang di dalam lapangan terbang rasa lebih selesa juga masalah yang perlu dipertimbangkan oleh arkitek. Penyelesaian yang lebih sempurna adalah mengapungkan seluruh bangunan terminal di atas asas. Guan Qingsong menggunakan teknik seismik isolasi untuk merealisasikan idea yang kedengaran berani ini. 隔震呢，主要就是在基础与上部结构之间有一个柔软的隔震层，
通常是有橡胶制作，可以把地震发生以后的能量大部分消减掉，所以传到上部结构能量呢就已经减弱了很多。1,376 set komponen isolasi seismik membentuk lapisan tahan gempa yang besar. Ia dapat menyerap 80% daripada getaran bawah tanah. Tambah lagi, penyerap hentakan yang dipasang pada struktur utama membuatkan lapangan terbang dashing sentiasa kukuh dan stabil. Pemikiran dan teknologi inovatif terus mendorong karya yang mengagumkan. Terdapat sekumpulan manusia yang menjaga keamanan bandar ini mengikut portfolio mereka masing-masing. Pada suatu malam makan besar, mereka semua bergegas ke tempat kejadian. Ia susulan terdapatnya laporan kebakaran. 我是从08年入伍，一直到现在已经有10个年头没有回家过年了。选择了这个行业吧，就是注定要面对这些。 Balai Bomba yang Chang Wei-nan bertugas bertanggungjawab terhadap salah satu kawasan yang ada paling banyak bangunan tinggi di China, iaitu Pusat Perdagangan Beijing. 它这个辖区的主要特点就是 CBD 的这些高层以及超高层的楼宇比较多。高层楼宇最困难的一点就是它的这个灭火器材的一个输送，也会造成我们队员的这个体力的消耗比较大。 Pencakar langit merujuk kepada bangunan dengan ketinggian melebihi 40 tingkat dan 100 meter. Namun ketinggian tangga truk bomba hanyalah 101 meter. 高度的增加对我们的这个最大的一个挑战就是这个体能的一个挑战。 Chang Wei-nan dan rakan seperjuangannya sentiasa bersiap sedia untuk menaiki bangunan tinggi dalam masa paling singkat dan menyelesaikan misi memadamkan kebakaran yang susah. 这要人几啊？这个吗？是您的屋吧？这几个我看看，主要是给这现场经中心核实，电线冒烟，现场无过火无伤人。知道啊，没事没事，名字啊，没事就行。 Mereka digelar sebagai wira. Namun mereka juga ada ibu bapa, isteri dan anak-anak. Siapa pula yang akan melindungi keselamatan mereka? Biar para wira yang berani ini menjauhi api, merupakan sasaran semua pencipta teknologi. 咱们这辆车全名叫投弹式高层建筑干粉消防车，它主要是用于扑救咱们城市内这个高层以及超高层建筑的火灾。它主要是利用这个激光、可见光和红外线3光合一的瞄准技术，然后利用投弹将这个灭火剂投到这个着火层房间内，大大的缩短了我们这个对初期火灾扑救的时间。 Jarak lontaran truk ini dapat mencapai jarak 600 meter. Ini had ketinggian bangunan di China buat masa ini. Bagaimana untuk melepasi batas supaya peralatan pemadam api pintar menjadi lebih selamat adalah satu cabaran baru yang perlu ditangani segera. 7号、8号准备将灭火弹转运至现场。 Di Kabupaten Yidi Hebei yang berjarak 100 km dari Beijing, jurutera Yang Xingguang sedang memimpin pertempuran senjata yang berteknologi tinggi. 各号注意，无人机起飞。3、2、1，点火。 高层楼宇消防现在是个世界性难题，所以我们又提出来了高层楼宇无人机智能灭火系统。经过这3年半左右的研制，现在我们已经进行了8次综合实验。 Peralatan ajaib yang dibina oleh Yang Xingguang dengan sepenuh hati akan mengubah nasib 170,000 orang ahli bomba di China.
虽然最后所有的消防灭火都是靠人力去解决，但是希望前期危险的时候，咱们消防员可以离得远一点。Drone pemadam api memiliki kejituan milimeter. Ia dapat membidik dan melancarkan peluru pemadam api di bawah sebarang keadaan. Mungkin peluru pemadam api ini akan membuka pintu ke era baru pemadaman api yang pintar. Keselamatan ialah harapan semua orang. Kedamaian ialah doa yang paling tulus. Teknologi mencipta kehidupan yang lebih selamat. Teknologi juga melindungi keselamatan manusia. Teknologi inovatif ini diterapkan dalam kehidupan harian kita tanpa disedari dan terus meningkatkan kebahagiaan kita. Ketika kita tengok bandar dari atas ke bawah tanah, kita akan lihat pemandangan yang tidak dikenali langsung. Sini terletaknya salur darah yang utama di bandar ini. Hengqin Chuhai ialah zon perdagangan bebas terbaru di China. 10 tahun yang lalu, sini hanyalah kampung nelayan yang terpencil dengan 2,000 penduduk dan ada banyak ladang tiram di sekitarnya. Sebagai pelayar paling berpengalaman di pulau ini, Xu Xiaotang sudah bertahun-tahun mengembara di sungai ini. Dalam memorinya, perubahan besar di Hengqin ialah pemandangan yang ajaib. 原来还没开发船不，这里全部是海。以前自己划船啊，没有机器的，出海这时候危险很多的。现在没有出海就没那么危险了吗？ Ladang tiram yang sunyi telah menjadi taman permainan air yang riuh sekarang. Huang Chisong ialah penduduk tempatan Hengqin. Kerjanya sekarang adalah mencipta keseronokan kepada kanak-kanak di taman permainan ini. 因为你就是一个小岛，很多东西要从外面输进来。到刮风天的话，电力基本上都中断了。 Dalam masa 10 tahun, Pulau Hengqin telah berkembang menjadi bandar makmur setaraf dengan Makau yang berada di seberang sungai. Huang Chisong sendiri mengalami perubahan ajaib ini. Misteri tertanam di bawah tanah Hengqin. He Jian ialah orang yang menguasai kata kunci itu. Terowong bawah tanah sepanjang 33.4 km ini melintasi Pulau Hengqin dan merupakan projek infrastruktur paling penting di seluruh Hengqin. Lorong saluran bawah tanah bandar. 这里就是我们横琴标准单舱式的一个管廊，通讯管束、给水管道、真空垃圾管、中水管、冷凝水管、弱电系统的。 Dalam perancangan bandar yang tradisional, berbagai saluran paip memiliki sistem yang berasingan. Dengan skala bandar yang meluas, jaringan paip bawah tanah bertindih dengan satu sama lain. Ia bukan sahaja mengganggu imej bandar, tetapi juga menyusahkan pengurusan bersama. Lorong saluran bawah tanah bandar memberikan penyelesaian untuk kemajuan bandar. 横琴总共是106平方公里，和与居住中间大概是在28平方公里，提供民生的这种设施管线，我们统一拉到综合管廊里面。实际上，我们这33.4公里的这个给横琴，我们节约了大概40余公顷的土地。 Bagi bandar yang kekurangan tanah, lorong saluran bawah tanah ibarat memasang papan lita bersepadu untuk bandar. Hal ini meningkatkan kelajuan pembinaan bandar dan juga mendirikan asas bagi kehalusan dan kepintaran bagi pengurusan dan pembangunan pada masa akan datang. Kampung halaman telah berubah secara dramatik seperti mimpi. Tanpa Hengqin pada hari ini, mungkin Xu Xiaotang
Masih nelayan yang mengidamkan hidup bandar di seberang sungai. Mungkin juga Huang Zhisong dah tinggalkan Heng Qin untuk kejar impiannya. 之前我不敢说这些很亲人的，说出去会被给人说的啊，那什么小岛出来的小岛民啊。那现在我很自豪的说，我是恒星人。 Kemajuan masyarakat dan keajaiban terjadi dalam kehidupan setiap orang seperti ini. Setiap orang ialah peserta dan penerima manfaat di dalam era ini. Pada 200 tahun yang lalu, manusia telah menemui elektrik. Malam bandar telah diterangkan. Kemudian, ia menghidupkan enjin bagi kemajuan sosial. Seperti udara dan air, manusia dan elektrik sudah tidak terpisah. Sejak keluarga Cina memasuki era peralatan elektrik, anggota keluarga yang makin bertambah dan menjadi maju telah meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat, menjamin keselamatan keluarga dan memudahkan kehidupan harian. Di mana jua kita berada, kita dapat merasai kebahagiaan keluarga. Namun, semua ini perlukan bekalan tenaga yang lebih mencukupi. Pada era digitalisasi, perkembangan dan transformasi gaya hidup telah meningkatkan keperluan elektrik persendirian masyarakat. Dari tahun 2000 hingga 2019, jumlah penggunaan elektrik penduduk China telah meningkat 8.9% secara purata setiap tahun. Jumlah penggunaan elektrik tahunan per kapita telah meningkat daripada 132 kWh kepada 732 kWh. Peningkatan signifikan dalam penggunaan elektrik telah menyaksikan langkah kemajuan masyarakat China. Tenaga elektrik bukan sahaja memastikan operasi harian bandar, tetapi juga menjadi jambatan merentasi zaman pagi setiap orang Cina. 70% populasi Cina tertumpu di bahagian timur. 12 daripada 15 buah bandar dengan populasi melebihi 10 juta terletak di timur. Sumber bekalan elektrik yang kaya pula tertumpu di bahagian barat. Sumber elektrik yang tidak mencukupi dan penduduk yang padat telah menyebabkan kekurangan elektrik di bandar-bandar bahagian timur. Penghantaran elektrik dari barat ke timur menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Changqi di Xinjiang merupakan titik awal rangkaian penghantaran elektrik arus terus bervoltan ultra tinggi berperingkat tertinggi di dunia. Stesen transformer ini seperti tol masuk lebuh raya elektrik. Misinya adalah mengubah arus ulang alik kepada arus terus. 当线度达到一定长度之后，必须要抬高电压等级，这样才能减少损耗。交直流传输的最大的区别就是直流单条线传输的容量会更大一些，第二个损耗会更小一些。 Rangkaian elektrik 3,300 km merentas ribuan gunung dan sungai dan memindahkan tenaga elektrik yang kaya dari Gobi di barat ke kawasan tengah dan timur secara berterusan. Seluruh proses memakan masa kurang daripada 1 saat. Di bilik kawalan utama stesen transformer, sistem pemantauan pintar merealisasikan pengesanan langsung terhadap rangkaian yang panjang ini. Namun, rangkaian yang memintas berbagai-bagai bentuk muka bumi dan zon iklim yang kompleks ini masih memerlukan pengurusan yang terperinci. Yang Kai ialah seorang inspektor di saluran ini. Mereka bekerja di luar tanpa mengira cuaca dan sering berada di bawah menara elektrik bervoltan 1100 kV. Ini adalah sifat pekerjaan mereka. Sekarang, Yang Kai memiliki rakan sekerja baru. 检查电池电量，安装进去。 因为塔上有很多螺栓是我是朝下穿的，咱们人工是看不到的，因为有悬式死角。咱们的无人机呢就可以全方位的对它进行一个观测。高度70，好，距离安全
距离多少米？即将达到限飞高度。我们一般会用一个36倍变焦的一个长焦镜头，线路不能靠得特别近，所以咱们用一个长焦的镜头能拍得特别清楚。再一个，咱们会用到红外热成像的镜头，观测它线路有没有发热的迹象。 Rakan sekerja ini telah meningkatkan kecekapan Yangkai sebanyak 15 kali ganda. Tugas pemeriksaan bagi 80 menara dapat diselesaikan dalam masa 1 hari. Saluran penghantaran bervoltan ultra tinggi 1100 kV ini menyalurkan 66 bilion kWh elektrik ke kawasan tengah dan timur setiap tahun. Ia dapat memenuhi permintaan elektrik tahunan bagi 40 juta rumah tangga dan ia telah mencatat rekod baharu bagi penjimatan tenaga dan pengurangan emisi. Pengangkutan arang batu berkurang sebanyak 30.24 juta tan, emisi asap berkurang sebanyak 24,000 tan dan 149,000 tan bagi sulfur dioksida. Tenaga elektrik telah menjadi sumber asas bagi kemajuan sosial. Yangkai yang berada di Changchi, Xinjiang tak pernah pergi ke Shanghai. Dia berharap untuk melihat bandar tidak pernah tidur yang digelar Bandar Ajaib. Teknologi inovatif pada setiap zaman berada di setiap sudut bandar. Pada era digital ini, manusia memiliki kekuatan pengiraan dan algoritma yang belum pernah ada sebelum ini. Teknologi maklumat generasi baru memintalkan kehidupan di bandar dan menjadikannya sesuai untuk dihuni. Terutamanya pada waktu kita memerlukannya. Sebuah kedai kecil memiliki bilangan pelanggan yang menakjubkan. Tao Kei Chong mengambil masa 18 tahun untuk mengubah restoran Shaoxing ini menjadi restoran selebriti yang terkenal di Hangzhou.新增新冠肺炎确诊病例4207例，新增死亡病例400。 Pada awal tahun baru tahun 2020, pandemik COVID-19 melanda dunia secara tiba-tiba. Tao Kei Chong yang telah sibuk selama 18 tahun mendapat cuti yang paling panjang dalam sejarah. 2月份是没开店，3月份是开店，生意都没有。哎呀，心里煎熬，小本经营小生意嘛，正月里亲戚也不能走动了，很迷茫，不知道怎么办。 Setelah berbulan-bulan menunggu, penderitaan akhirnya tamat. Pelanggan juga kembali berpusu-pusu. Pada pandangan Tao Kei Chong, kod kesihatan yang kecil ialah azimat kedai ini. 客人安全了，我们也安全了，我们赚到钱了，我们这家店安全，就是一路通，就护身符嘛。 Setelah tercetusnya pandemik COVID-19, sistem pencegahan dan pengawasan dalam talian dilancarkan dengan pantas di semua kawasan bandar dan luar bandar. Kod kesihatan telah menjadi langkah penting bagi seluruh masyarakat untuk memerangi pandemik. Semasa dunia masih berdepan dengan pandemik ini, China dapat meneruskan kerja dan kehidupan normal dengan pantas. Kod kesihatan kecil inilah memainkan peranan penting. 在健康码出现之前啊，还没有一款互联网公共服务产品。健康码开了先河，在公共服务和政务服务方面，现在我们都可以用这个码作为载体和平台。 Pandemik yang tiba-tiba melanda telah membuatkan kita lebih jelas dan sedar akan kegunaan teknologi inovatif dalam sistem pencegahan dan pengawasan. Bandar-bandar menjadi semakin pintar dan teratur. Teknologi yang menjadi datuk bandar luar biasa tidak terkelihatan, tetapi wujud di mana-mana sahaja sedang berkhidmat demi setiap bandar. 城站的建设啊，不仅是技术层面的多业务协同的数字系统建设，还是一项全方位、全时空、全领域的系统性的深化改革。
更是一场由政府、企业和市民共同参与的数字化的思想进化。其实城市应该是生活在这个城市的人，因为他们的活动，慢慢的让城市长成这个样子的，进化到今天，它慢慢一定会出现的东西。那么它的一个很重要的作用就是，这个它能够感受到生活在这个城市里的人，他们希望城市变成怎么样，慢慢的也来调节，让这个城市像人向往的那样。Pengejaran berterusan demi kehidupan yang lebih elok selalu menjadi pendorong bagi kemajuan masyarakat manusia. Manusia menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mencipta berbagai-bagai peralatan dan kaedah. Tujuannya adalah menjadikan pekerjaan dan kehidupan lebih mudah, selamat dan bahagia. Bandar yang merupakan peradaban manusia bersepadu telah menjadi lebih berperi kemanusiaan dan moden dalam proses ini. Teknologi terkini sedang mengubah kehidupan orang ramai. Era kepintaran sebenar sedang menuju ke arah kita beriringan teknologi.我印象的美好生活就是，大家路面是有序通行，没有违章，相互礼让，这就是一个和谐的一个氛围了。干净整洁的城市，然后有高效为民服务的政府体系，有自己所喜爱的工作，这是我们美好生活的向往。我可以在这个城市很辛苦的去上班，同时我还可以在这个城市、这个环境、这个深圳这个家庭里面很开心、很舒适的一个我自己想要的一个小日子。我觉得这就是一个美好生活的一个内容吧。有的时候呢，我会醒得早一点，或者半夜起来看着家里人睡得很香啊，养的小动物它们也睡得很懒洋洋的，睡得很香，我觉得这就是幸福。最美好的生活就是大家不知道时间该怎么用，这是最美好的生活。但这是想象力开始的时候。